Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini kita akan sama-sama mengulang kaji dan mengingatkan diri kita dalam meniti 10 malam yang terakhir. Di sini insya-Allah saya memanjangkan. Tadi ada terbaca suatu tulisan yang dikongsikan oleh rakan, yang mana saya turut menambahlah beberapa panduan lagi untuk kita jadikan panduan. Al-Ashru al-Awakhir min Ramadan. Jadi sekarang ini, malam ini malam ke-21 dalam Ramadan. Jadi kita berada pada 10 yang terakhir daripada lazimnya 30 hari dalam bulan Ramadan. Jadi apa yang boleh kita buat dalam masa yang berbaki ini? Baik, di sini disenaraikan 10 amalan yang boleh kita lakukan. Ya, ringkas insya-Allah. Bukannya benda-benda yang berat, benda-benda yang pelik luar biasa, benda yang dah kita biasa lazim buat, ya. Baik. Yang pertama apa dia? Tunaikan solat fardu pada awal waktu secara berjamaah. Di luar Ramadan pun kita menunaikan solat fardu. Namun di sini kita jadikan Ramadan sebagai suatu latihan, kursus untuk meningkatkan lagi kualiti solat fardu. Berdasarkan hadis dalam Sahih Al-Bukhari nombor 5970, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ahabul amal ila Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama apa dia? As-salah ala waqtiha. Salat pada waktunya. Jadi muslimin dan muslimat sekalian, masing-masing ada realiti masing-masing, maka gunakanlah kesempatan yang ada. Selagi mana boleh solat pada awal waktu, kita rebut peluang ini, kerana Nabi telah menyatakan ini adalah salah satu amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu apa dia? As-salah ala waqtiha. Ya. Dan ini sesuai dengan kedudukannya amalan yang dicintai oleh Allah. Maka memang kita pun kena ada persediaan, kena ambil tahu bilakah masuk waktu tersebut, dan kita buat persiapan sebelum azan lagi, ya. Baik. Dan dalam hadis yang sama disebutkan lagi, yang kedua ialah berbuat baik kepada ibu bapa, dan yang ketiga ialah al-jihad fi sabilillah. Baik. Berikutnya dalam Sahih Muslim nombor hadis 1509, dinyatakan bahawa solat secara berjemaah lebih baik daripada solat bersendirian sebanyak 27 darajat. Jadi Masya Allah dan Subhanallah, kita sama-sama usaha rebut peluang ini untuk solat secara berjamaah. Cuba cari apa-apa jalan yang ada. Masih lagi teringat pesanan guru dalam salah satu kuliah menyebutkan, kalau ditakdirkan kata kita sempat untuk tahiyat akhir sahaja dengan imam, rebut juga peluang tersebut. Jangan kata nampak dah solat pada tahiyat akhir jemaah, terus kita putus asa tak nak solat jemaah. Tidak, kita usahakan. Jika tidak sempat dengan jemaah di surau, di masjid, maka usahakan dengan ahli keluarga. Itu yang pertama, iaitu solat pada awal waktu dengan secara berjamaah. Baik. Yang kedua ialah apa dia, tuan-tuan sekalian? Tunaikan solat tarawih dan qiyamul lail pada setiap malam. Kita semua maklum, bagaimana ma'ruf, warid daripada Nabi SAW, bagaimana Nabi menyebutkan untuk kita memburu Lailatul Qadr pada malam yang ganjil, pada malam yang ganjil, 10 malam yang terakhir. Jadi maka rebutlah peluang ini untuk dirikan salat tarawih dan qiyamul lail pada setiap malam. Jadi insya-Allah kita tidak akan terlepas kalau kita sungguh-sungguh berusaha daripada malam 20, malam 21 sampai akhir Ramadan berterusan, ya. Kerana insya-Allah kita akan mendapatkan ampunan dosa. Dan di sini tadi saya nak kembali balik kepada solat secara berjemaah ini. Ingat balik peluang untuk dapat pahala yang lagi berganda, iaitu apa dia? Solat Isyak dan Subuh secara berjemaah, maka mendapat pahala mendirikan seluruh malam. Itu yang pertama. Kedua, mendirikan solat bersama imam malam Ramadan ini. Kita solat sampai selesai, baru kita balik, dapat lagi pahala mendirikan sepanjang malam. Sebagaimana dalam kitab yang disusun Imam Tirmizi nombor hadis 806, man qama ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah.
Jadi tadi dah satu malam penuh kita solat subuh dan isyak berjemaah, ini pula solat dengan imam sampai selesai. Maksud kata dalam kebiasaan di Malaysia ni sampai solat witir habis. Jadi dah kita telah menggandakan possibility untuk mendapat Lailatul Qadar. Baik. Yang ketiga apa dia? As-sadaqah pada setiap malam. Fi kulli lailah. Sadaqah fi kulli lailah, pada setiap malam. Tidak kira apa-apa jumlah sekalipun. Hulurkan secara ikhlas yang kita boleh pada setiap malam untuk dapatkan istiqamah dan mudah-mudahan jatuh pada salah satu malam Al-Qadar. Jadi setiap hari ini alhamdulillah banyak kemudahan yang ada. Pergi mana-mana surau, ambil gambar dia punya QR tu. Nanti balik rumah malam boleh kita transfer kan. Buat secara QR. Mudah sekarang ni. Dulu belum ada kemudahan QR, nak kena type satu-satu kan nombor kan. Kena 8 digit, jenuh sebiji tekan kan. Takut silap kan, check balik siapa nama account holder dia, betul-betul ni account bank mana. Tapi lah alhamdulillah, buka tu scan QR terus laju terus kan untuk kita bersedekah. Jadi peluang yang baik juga. Cuba cari dalam internet masjid-masjid yang menawarkan peluang wakaf untuk pembinaan masjid, rumah-rumah anak yatim, masjid-masjid, dana-dana yang diperlukan. Simpan QR code tersebut dan boleh digunakan untuk sedekah pada setiap malam. Dan dengan adanya teknologi QR ini, kita ada peluang untuk melaksanakan amalan secara rahsia. Ini adalah peluang yang kita boleh rebut juga. Kod lah nak main masjid ni buat keluar RM50 kan. Takut jemaah kata dia ni macam nak menunjuk kan. Kod lah kan, kod ada kan. Kita rasa tak confident ni. Memang ikhlas ni nak bagi RM50 ni. Kod lah jemaah sebelah nampak banyak dia ni 50 je ke, kereta besar takkan 50 saja. Kenalah bagi 100 ke 200 kan. Jadi wallahualam lah. Jadi boleh buat secara rahsia, transfer guna internet. Baik. Dan di sana lagi panduan daripada Nabi SAW juga, seorang Muslim, terutamanya si bapa, si suami, yang mana dia keluarkan belanja nafkah kepada isteri dan anak-anak. Bila dia keluarkan belanja tersebut dengan mengharapkan ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu juga dikira sedekah. Ya, insya-Allah itulah luasnya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, itu adalah yang ketiga. Yang keempat adalah apa dia tuan-tuan sekalian? Membaca Al-Quran pada setiap malam. Pada setiap malam. Dan paling tidak kita membanyakkan membaca surah Al-Ikhlas, kerana mengetahuinya surah Al-Ikhlas thuluth daripada Al-Quran, 1/3 daripada Al-Quran kedudukannya. Jadi banyakkan membaca surah Al-Ikhlas. Oleh sebab yang demikian, banyak dalam kalangan guru-guru kita yang mengajarkan untuk membanyakkan surah Al-Ikhlas. Bahkan ada ribuan, ada puluh ribu secara harian untuk kita melazimkan lidah kita dengan membaca surah Al-Ikhlas. Baik. Yang kelima apa dia? Berbuat baik dan banyakkan khidmat bakti kepada ibu bapa dan pasangan serta anak-anak. Ya, ingat balik minggu lepas kita bincangkan yang mana Nabi mengaminkan doa malaikat kepada 3 golongan yang tidak bernasib baik. Mereka itu salah satunya orang yang tidak berbakti kepada mak ayah walaupun mereka dah ada peluang, mak ayah dah tua tetapi tidak berbakti. Dan dalam hadis riwayat Imam Ibn Hibban dan At-Tabrani, khairun nas anfa'uhum linnas. Banyakkan peluang khidmat kepada ibu bapa, isteri dan anak-anak serta ahli keluarga dan seluruh masyarakat umumnya. Baik, itu adalah yang kelima. Yang keenam adalah banyakkan zikir, kasratul zikr wal istighfar wal du'a. Banyakkan berzikir, istighfar dan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis riwayat Imam Muslim. Ada 4 kalimah, ada 4 perkataan yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ahabul kalam ila Allah arba'. Ada 4. Ya. Dalam hadis ini disebutkan, iaitu apa dia? Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Saya teringat dulu salah seorang daripada guru besar sekolah rendah dahulu, inisiatif beliau mewujudkan budaya ini. Daripada bertepuk tangan dalam perhimpunan, beliau menganjurkan untuk para pelajar membacakan tasbih ini, zikir ini, subhanallah walhamdulillah
wa la ilaha illallah wallahu akbar. La yadurruka bi ayyihinna bada'ta. Boleh nak mula dengan yang mana satu pun. 4 kalimah ini adalah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah wallahu akbar. Baik. Satu lagi tuan-tuan sekalian. Satu lagi mungkin ada yang dah dengar, ada yang belum lagi. Hadis dalam Sunan Ibnu Majah, kitab Adab, bab istighfar, nombor hadis 3818. Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran kathiran. Sangat beruntung, hebat, berjaya mereka yang mendapati di akhirat nanti catatan amalan dia nanti banyak istighfar. Beruntunglah sesiapa yang banyak dalam buku rekod dia nanti banyak istighfar. Ya, ini apa yang dah Nabi bagi tahu dekat kita sekarang ni, maka insya-Allah lazimkan beristighfar. Sebagaimana riwayat Nabi beristighfar sehari 70 kali, dan satu riwayat menyebutkan 100 kali. Maka kita lebih-lebih lagi banyakkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang ketujuh adalah apa dia? Ulang sebanyak-banyak doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Doa jika bertemu dengan al-qadar, apa dia? Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anni, ataupun fa'fu 'anna. Ya Allah, Engkau Maha Mengampun yang Maha Mulia, yang suka akan keampunan, maka berilah keampunan kepada kami. Fa'fu 'anna. Baik. Dulu pernah kita bincangkan bahawa antara amalan yang kita boleh buat yang beruntung adalah kita doakan orang lain dalam keadaan mereka tak tahu kita mendoakan mereka. Malaikat akan mengaminkan doa tersebut dan kita pun akan dapat benda yang sama. Jadi ini adalah antara benda yang boleh kita lakukan sebagai strategi dalam malam-malam 10 akhir Ramadan ini. Kita doakan orang lain juga. InsyaAllah kemungkinan yang sangat tinggi doa tersebut akan kita dapat dimakbulkan. Satu lagi, ulama mengajarkan bagaimana salawat kepada Nabi SAW ini adalah satu amalan yang Allah Ta'ala terima, tidak mengira siapa yang melakukannya, baik orang yang memang soleh, baik orang yang sentiasa melazimi ibadah, ataupun orang-orang yang lalai, yang banyak melakukan dosa. Kesemuanya Allah Subhanahu Taala akan terima, iaitu salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Justru ulama mengatakan, mulakan doa dengan salawat dan akhirkan doa dengan salawat juga. Mula dengan salawat Allah terima, akhir salawat Allah terima, maka insya-Allah di tengah-tengahnya itu juga Allah akan terima. Ya, baik. Jadi dalam kita membanyakkan doa pada malam-malam akhir 10 Ramadan ini, kita doa mulakan dengan salawat, akhirkan dengan salawat, doakan orang lain juga. InsyaAllah kita pun akan dapat sama. Ya, akan dapat sama. Baik. Yang ke-8 apa dia? Banyakkan bertenang dan jauhi perbalahan. Jauhi perbalahan. Memang betul lah nanti pagi Syawal nanti nak minta maaf kan. Betul lah tu, dia punya skrip tu kan. Tapi tak payahlah kita nak tenang beramal, elakkan perbalahan, banyakkan bertenang. Jadi ingat balik bagaimana hadis yang kita belajar dahulu. Antara keindahan akhlak orang Islam adalah kita meninggalkan perkara-perkara yang tak ada kaitan dengan kita. Kita menjaga lisan daripada kata-kata yang menyakitkan orang lain. Banyakkan bertenang dan jauhi perbalahan. Baik. Yang ke-9, banyakkan doa agar Allah Subhanahu Wa Taala qabul ibadah amalan sepanjang Ramadan. Hal ini telah dinyatakan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah taala yang kita telah bincangkan minggu lepas, iaitu puasa khusus, yakni hatinya selepas berbuka puasa banyak berta'alluq, yakni mengharapkan ar-raja agar Allah Subhanahu Wa Taala qabul amalan yang telah dilakukan. Sama juga konsepnya, kita mengharapkan berdoa agar Allah terima segala amalan. Ya, ingat balik
Sebenarnya semua amalan kita ini ditujukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dialah Tuhan, dialah Hakim yang akan menghisab, yang akan memberikan ganjaran kepada kita. Itu kena ingat balik. Hari ini situasi telah berbeza, berubah. Bagaimana boleh dikatakan zaman moden sekarang ini, kebanyakan tindakan yang dilakukan kita ini banyaknya adalah untuk mendapatkan apa? Validation daripada masyarakat. Mungkin sesetengah pengguna media sosial, apa-apa sahajalah bentuk media sosial yang ada, kalau dapat reaction yang banyak daripada pengguna lain, dia lebih semangat, dia lebih naik syekh. Tapi kalau tak ada reaksi daripada orang lain, dia tak naik syekh sangat. Jadi nampak dia ada kena dapatkan validation daripada orang lain juga. Kalau view 10,000 tu, YouTube live dia lagi semangat. Dia buat lawak banyak, dia yalah, intonasi dia banyak. Tapi kalau view dia sikit, dia ceramah pun mengantuk aja kan. Jadi mungkin kena ingat balik bahawa kita amalan ni adalah untuk mendapatkan penerimaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan akhir sekali, cantiklah penulis ini menyatakan amalan yang boleh kita buat juga ialah kita hindarkan diri daripada riak, ujub, sum'ah, takabur dengan amalan yang telah dilakukan. Dalam tahun-tahun sebelum ni pernah terlihat kan ada orang buat dibagi apa, macam peringatan. Dia kata sebahagian jamaah ni bila dah tarawih dia tulis apa? Dan tarawih kan, dan tarawih. Lepas tu dia minta tolong kawan dia ambil gambar masa dia sujud solat tarawih, macam-macam kan. Jadi itulah, mungkin niatnya indah, nak beri semangat kepada kawan-kawan, tetapi hati-hatilah supaya jangan jatuh kepada penyakit riak, ujub, sum'ah, takabur. Sebab akhir sekali kita nak mengharapkan amalan kita ini Allah Subhanahu Wa Taala redha dan terima. Baik. Jadi tuan-tuan puan sekalian, kita kena ingat bahawa amalan kita ni kepada Allah Subhanahu Wa Taala tul zaman, sepanjang umur kita. Imma fi Ramadan wa imma fi di luar Ramadan. Berterusan istiqamah. Bukan maksud kata bulan Ramadan ni sahaja semangat dia berkobar-kobar, bila dah raya nanti turun balik semangat. Tidak. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya juga terbaca tadi kawan ada kongsikan, bagi mereka yang istiqamah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia bila dah masuk hujung-hujung ni, dia akan lebih semangat. InsyaAllah lah, boleh tanya balik diri kita sendiri, adakah kita rasa lebih bersemangat lagi bila sampai dekat finishing line ni? Kalau rasa lebih itu tak tahu lah apa tak kena kan. Siapa yang insyaAllah dia setting dah betul, bila nak sampai finishing line ni, dia akan lagi semangat, lagi sungguh-sungguh ya. Amal ni juga dikira berdasarkan kesudahannya, pengakhirannya. Jadi mula dah elok, akhir pun insyaAllah sama-sama kita niatkan agar elok semuanya. InsyaAllah lah. Tak apa, kita fokus dulu. Bab lepas Ramadan tu, tazkirah lepas Ramadan lah, kita buat perbincangan. Lagi orang kata apa, macam dah niat nak tinggalkan Ramadan pula, dah. Lalu ni kita fokus kepada 10 akhir Ramadan dahulu. Nanti bila dah raya, nanti dah sonok semua, makan ke raya semua, nanti kita bincang balik macam mana pengurusan ba'da Ramadan ya, ba'da Ramadan. Tapi okey, sebelum kita akhiri tazkirah malam ini, saya ulang balik 10 cadangan amalan sepanjang 10 akhir Ramadan. Yang pertama, solat fardu fil jamaah ada waqtiha, solat pada waktu secara berjamaah. Yang kedua, salat tarawih dan qiyamul lail setiap malam ya? Dan lagi cantik, semayang sampai habis, sampai imam balik. Kalau imam duduk sini macam susah kan. Maksudnya selesai lah. Kalau hatta yang sarifah tu, imam pun duduk sini kan, macam mana kan, kita tak balik je kan. Maksud kita selesai solat, nanti insyaAllah dapat pahala mendirikan sepanjang malam. Okay. Kemudian sedekah setiap malam, bergantung kepada budget, availability jugalah. Janganlah sampai tak ada bagi account pula kan. Susun atur macam mana boleh buat kan sedekah. Kemudian baca Quran setiap malam, alal aqalli bi qiraati suratul Ikhlas ya.
Suratul Ikhlas setiap malam. Kalau rasa nak baca banyak pun tersangkut-sangkut, maka banyakkan suratul Ikhlas. Yang kelima, banyakkan berlaku baik dan khidmat kepada mak ayah, pasangan dan anak-anak. Kemudian banyakkan zikir, istighfar dan doa. Dan ingat Nabi sebut kat sana nanti kita akan rasa seronok sangat, beruntung sangat siapa yang dalam buku catatannya ada banyak istighfar kepada Allah SWT. Ketujuh, banyakkan doa. Kelapan, bertenang, jauhi perbalahan. Walaupun satu syawal nanti nak pemaafan juga, jangan. 9, berdoa agar Allah terima amalan. Dan akhir sekali, jauhi penyakit-penyakit hati, ujub, riya, sum'ah, takabur. InsyaAllah, hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.